Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih karena masih setia di dalam channel ini. Saudara-saudara yang amat dihormati sekalian, kita pernah mendengar media sebelum ini berkaitan dengan isu 3R yang kerap kali dimainkan oleh kepimpinan Perikatan Nasional. Akhirnya hari ini saudara-saudara, satu lagi laporan polis yang mengejutkan, yang melibatkan nama salah satu adun dari Perikatan Nasional ataupun PAS. Nah, kali ini satu lagi laporan polis yang pasti mengejutkan Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang. Satu artikel dari sinarharian.com, PRK Pelangai, pegawai yang Syefura buat laporan polis terhadap adun PAS. Pegawai khas ahli Parlimen Bentong yang Syefura Othman, Ahmed Wafiuddin Syamsuri, membuat laporan polis terhadap adun ataupun ahli Dewan Undangan Negeri Jengka, Syahril Azman Abdul Halim, yang didakwa memainkan sentimen 3R, kaum, agama, dan institusi diraja di akaun TikTok beliau. Sebelum ini kita mendengar nama Tun Mahathir, nama Muhyiddin Yassin, dan nama Hadi Awang juga memainkan isu ini, yang didakwa memainkan isu ini. Akhirnya, mereka disiasat. Bahkan Hadi Awang sendiri membuat pengakuan lebih memilih dipenjara berbanding membayar denda sekiranya didapati bersalah. Hari ini pula laporan polis mengejutkan. Laporan itu dibuat di Balai Polis Mancis di Bentong. Ahmed Wafiuddin mendakwa Syahril Azman membuat kenyataan yang menyentuh hak bumi putra, selain turut menyentuh nama Presiden UMNO, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, dan DAP. Pemilik akaun ini jelas menyebarkan satu fitnah jahat dan memainkan sentimen 3R yang bahaya, dan boleh mengganggu, menggugat ketentraman, serta menimbulkan kegusaran dalam masyarakat. Katanya menerusi aplikasi WhatsApp kepada bernama. Ahmed Wafiuddin juga mendakwa video itu turut menunjukkan Syahril Azman yang merupakan adun daripada PAS sedang berkempen di Felda, Sungai Kemahal yang terletak dalam Dun Pelangai, sebelum hari penamaan calon yang ditetapkan bagi PRK kawasan berkenaan. PRK Pelangai diadakan ekoran penyandangnya, Datuk Seri Johari Harun, 53 tahun, terkorban dalam nahas pesawat terhempas di Shah Alam, Selangor pada 17 Ogos lepas. SPR menetapkan pilihan raya itu berlangsung pada 7 Oktober dengan hari penamaan calon pada 23 September, manakala hari pengundian awal ialah 3 Oktober. Akhirnya saudara-saudara, berkaitan dengan pilihan raya kecil Pelangai, pegawai yang Syefura buat laporan polis terhadap adun PAS. Adakah di sini adun PAS ini bakal menerima hukuman ataupun tindakan dari penguat kuasa? Nah, ini semua menjadi persoalan. Apa yang berlaku selepas ini? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Mohon bantu channel ini dengan menekan butang like, share, dan juga subscribe. Hai semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih karena masih setia di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan, saudara-saudara yang amat dihormati sekalian. Sebelum ini kita mendengar nama bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir yang bakal berhadapan dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan tidak kurang juga nama beliau, Tun Mahathir, sekali lagi disebut akan berhadapan dengan Zahid Hamidi. Sebelum ini juga ada menyatakan Tun Mahathir kritikal. Nah, bukan kritikal kerana kesihatan, tetapi kritikal dalam keadaan politiknya yang terkini setelah kekalahan pada PRU 15 dan pembubaran, meletakkan jawatan dari pejuang. Dan akhirnya saudara-saudara, hari ini dilihat Tun Mahathir berkawan baik dengan Perikatan Nasional. Ada yang kata Tun Mahathir dalam keadaan kritikal karena telah kalah teruk pada pilihan raya umum ke-15. Nah, ada satu lagi kabar yang mengejutkan untuk Tun Mahathir. Satu artikel menyebut satu kes saman
yang dikaitkan nama bekas Perdana Menteri sebanyak 2 kali itu, dalam satu artikel dari Malaysia Kini, kes Saman Halim Saad, Dr. Mahathir, 2 lagi diarah fail pembelaan. Mahkamah Tinggi mengarahkan bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad dan 2 pihak lain memfailkan pernyataan pembelaan mereka pada atau sebelum 6 Oktober ini dalam kes Saman dikemukakan ahli perniagaan Tan Sri Halim Saad. Selain Dr. Mahathir, turut dinamakan sebagai defendant ialah bekas Menteri Kewangan 2 Tan Sri Nur Muhammad Yaakob dan Kerajaan. Pada 2 Ogos lepas, Halim, bekas pengerusi eksekutif Renong Berhad, memfailkan saman itu bagi menuntut pampasan berhubung kerugian dialaminya selepas pengambil alihan saham Renong Berhad dan United Engineers Malaysia Berhad UEM oleh kerajaan hampir 23 tahun lalu. Peguam Persekutuan Imtiaz Wisni Alfa Othman yang mewakili ketiga-tiga defendant berkata, Mahkamah turut mengarahkan plaintiff, yaitu Halim, memfailkan jawapan kepada pembelaan tersebut sebelum atau pada 23 Oktober. Mahkamah menetapkan 20 November untuk pengurusan kes selanjutnya dan sebarang permohonan interlokutori jika ada perlu difailkan sebelum tarikh itu. Berdasarkan pernyataan tuntutan, Halim, yang juga bekas pengarah Renong Berhad, berniat membuat tawaran am bagi menswastakan UEM sebagai anak syarikat Renong sekaligus membolehkan memperoleh kawalan serta milikan penuh ke atas UEM. Bagaimanapun plaintiff mendakwa, beliau diarahkan Dr. Mahathir dan Nur Muhammad supaya tidak meneruskan tawaran am itu kerana kerajaan ingin mengambil semua saham dalam UEM melalui entiti yang ditetapkan, yaitu Khazanah Nasional Berhad atau pihak yang akan dicalonkan Khazanah. Saya juga diarahkan agar keluar daripada UEM dan Renong sebagai pemegang saham dan juga pengarah termasuk anak-anak syarikat 2 syarikat itu. Ini mewajibkan saya untuk menyerahkan kawalan ke atas Renong dan UEM kepada kerajaan dan selanjutnya melupuskan saham Renong milik saya dengan kerugian. Dakwanya dalam pernyataan tuntutan itu. Halim mendakwa, Khazanah telah memperoleh keseluruhan saham UEM melalui anak syarikatnya, dana saham Sendirian Berhad sekaligus memperoleh kawalan terhadap UEM yang ketika itu memiliki 32.6% saham Renong. Oleh itu, Halim antaranya memohon deklarasi dan pampasan berhubung pengambilan saham secara paksa oleh kerajaan bagi tempoh antara Julai dan Oktober 2001. Pada 2013, Halim memfailkan tuntutan saman RM1.8 bilion terhadap kerajaan, Khazanah dan Nur Muhammad selepas mendakwa beliau ditipu. Bagaimanapun, saman itu ditolak Mahkamah Tinggi di KL dan beliau juga gagal dalam rayuannya di Mahkamah Persekutuan pada 2015. Nah, satu lagi kejutan baru untuk Tun Mahathir, di mana satu artikel mengesahkan dari Malaysia Kini, kes saman Halim Saad, Dr. Mahathir, 2 lagi diarah fail pembelaan. Saudara-saudara, sekiranya Tun Mahathir didapati bersalah di sini, adakah beliau akan dikenakan tindakan undang-undang, bakal dihukum, ataupun lebih teruknya bakal masuk penjara? Nah, semua ini menjadi persoalan. Akhirnya, saudara-saudara, kes saman Halim Saad, Dr. Mahathir, 2 lagi diarah fail pembelaan. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Mohon bantu channel ini dengan menekan butang like, share, dan juga subscribe.